Sistem Ar-Rahnu. Ar-Rahnu merupakan sistem gadaian yang berlandaskan prinsip muamalah Islam kerana ia lebih mudah, jujur dan adil. Skim Ar-Rahnu dijalankan mengikut syariat Islam di mana tiada unsur riba dan caj tambahan yang akan dikenakan seperti faedah maupun gharar. Jadi kebanyakan umat Islam akan lebih gemar menggunakan skim Ar-Rahnu berbanding pajak gadai konvensional. Anda mungkin akan tertanya-tanya kenapa? Mari kita pelajari dua perbezaan antara Ar-Rahnu Bank Rakyat dan pajak gadai konvensional dengan lebih lanjut. Definisi Ar-Rahnu dapat dibagikan kepada dua, iaitu dari sudut bahasa dan sudut syarak. Dari segi bahasa, Ar-Rahnu berasal daripada perkataan rohana yang bermaksud menggadaikan. Manakala dari segi syarak pula, Ar-Rahnu ditakrifkan sebagai suatu barang atau harta yang bernilai sebagai sandaran atau cagaran hutang yang boleh dibayar dengannya ketika hutang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Kita akan lihat lebih lagi makna Ar-Rahnu dari sudut ulama'. Ulama' pertama iaitu Ahmad Az-Zabashir berkata, Ar-Rahnu ialah menjadikan suatu benda yang bernilai menurut syarak sebagai tanggungan hutang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh maupun sebahagian hutang dapat diterima. Haji Muhammad Arsyad Salib Lubis berkata, Ar-Rahnu ialah menjadikan suatu barang yang berupa harta dan ada harganya jadi jaminan hutang dan ia akan dijadikan pembayaran jika hutang itu tidak dapat dibayar. Akhir sekali, ulama Abdul Rahman Al-Jaziri, beliau berkata Ar-Rahnu ialah menjadikan barang yang ada harganya menurut pandangan syarak sebagai jaminan kepercayaan hutang piutang. Skim gadaian ini dicipta bukan untuk bersahaja tetapi ia diciptakan bagi empunya barang hutangan itu tidak akan hilang sekiranya orang yang berhutang itu tidak mampu menjelaskan hutangnya. Hal ini kerana barang gadaian tersebut akan dijual dan harganya diambil sekadar jumlah yang berhak daripada baki hutang tersebut. Malah, baki harga barang itu jika ada akan dikembalikan kepada empunya barang. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai dalil dan hukum Ar-Rahnu, rukun-rukun Ar-Rahnu, syarat-syarat Ar-Rahnu, operasi Ar-Rahnu berasaskan konsep dan juga kelebihan Ar-Rahnu. Yang pertama sekali, kita akan membincangkan mengenai dalil dan hukum Ar-Rahnu. Apakah hukum Ar-Rahnu? Ar-Rahnu diharuskan dan dibenarkan mengikut syarak. Hukum ini berdasarkan kepada nas Al-Quran serta hadis-hadis yang telah diriwayatkan. Yang pertama sekali, mengikut nas Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang bermaksud, dan jika kamu berada dalam musafir lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh sedang kamu tidak mendapati juru tulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh orang yang memberi hutang. Manakala mengikut hadis, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, ialah sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan daripada seorang Yahudi dengan cara hutang dan baginda SAW menggadaikan baju besinya. Manakala hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah ialah Rasulullah SAW telah wafat sedang baju besinya sedang digadaikan kepada seorang Yahudi dengan nilai 30 gantang dari gandum. Secara ringkasnya, gadaian meringankan beban bagi mereka yang mengalami kesusahan serta menjaga kepentingan kedua-dua pihak, iaitu pemberi gadaian dan juga penerima gadaian. Hal ini kerana Islam bukanlah menyulitkan umatnya, malah memudahkan serta mengambil berat dan menjaga hak sesama Muslim yang lain. Seterusnya, kita akan beralih kepada rukun-rukun Ar-Rahnu. Seterusnya ialah rukun-rukun Ar-Rahnu. Rukun-rukun Ar-Rahnu terdiri daripada 5 perkara, iaitu yang pertama sekali ialah Rahin. Rahin ialah penggadai ataupun orang yang menggadai. Manakala yang kedua ialah Murtahin, iaitu penerima gadaian ataupun pemegang gadaian. Yang ketiga, Marhun, yang bermaksud barang gadaian. Yang keempat ialah Sirah, iaitu perjanjian berkaitan pinjaman atau hutang dan juga gadaian. Hutang pula bermaksud tanggungan gadaian yang menjadikan rukun yang kelima Ar-Rahnu. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai syarat-syarat Ar-Rahnu. Syarat Ar-Rahnu yang pertama berkaitan dengan Rahin dan juga Murtahin. Apakah itu Rahin dan juga Murtahin? Seperti yang saya telah jelaskan di dalam rukun-rukun Ar-Rahnu, Rahin bermaksud penggadai, manakala Murtahin bermaksud penerima gadaian. Kedua-duanya mesti baligh, berakal,
tidak dipaksa dan juga berkuasa penuh ke atas diri dan juga hartanya. Kanak-kanak dan orang yang telah hilang akal tidak layak untuk menjadi penggadai ataupun penerima gadaian oleh kerana mereka tidak berkelayakan untuk memikul tanggungjawab tersebut. Penggadai juga haruslah memiliki hak yang mutlak terhadap barang gadaian. Penjaga pula tidak boleh sewenang-wenangnya menggadaikan harta orang di bawah jagaan mereka, melainkan mereka berada di dalam keadaan darurat ataupun sekiranya gadaian dilakukan akan mendatangkan kebaikan kepada jagaan mereka. Yang seterusnya, syarat berkaitan dengan marhun. Marhun ataupun barang gadaian. Barang gadaian mestilah hak milik mutlak penggadai dan barang gadaian haruslah benda dan bukan manfaat. Contohnya, perkhidmatan tidak boleh dijadikan sebagai cagaran hutang oleh kerana ianya akan luput seiring dengan masa. Dan barang gadaian juga bukanlah terdiri daripada barang yang rosak dan juga suci daripada najis. Gadaian barang yang terdiri daripada barang yang rosak dan juga terkena najis seperti bangkai dan juga arak adalah tidak sah. Yang terakhir, barang tersebut juga perlulah barang yang boleh dijual dengan nilai yang seimbang dengan hutang. Sekiranya terdapat lebihan, maka lebihan tersebut akan dikembalikan kepada tuan empunya barang. Syarat yang ketiga pula ialah sirah. Apakah yang dimaksudkan dengan sirah? Sirah mengandungi dua komponen iaitu ijab ataupun penawaran dan juga qabul ataupun penerimaan yang dilafazkan oleh kedua-dua pihak yang berkontrak. Akad yang dimenterai tidak sah sekiranya tiada berlakunya sirah. Dalam gadaian, lafaz penawaran akan diucapkan oleh penggadai manakala lafaz penerimaan akan diucapkan oleh penerima gadaian. Contoh bagi lafaz penawaran ialah, saya gadaikan barang ini kepada engkau sebagai cagaran hutang saya sebanyak RM1,000. Manakala, bagi contoh lafaz penerimaan pula ialah, saya setuju ataupun saya terima. Bagaimana dengan mereka yang kurang berkemampuan? Jangan risau kerana gadaian juga boleh dilakukan bagi mereka yang kurang berkemampuan dengan cara menandatangani kontrak perjanjian ataupun menggunakan isyarat yang menandakan bahawa mereka bersetuju dengan gadaian tersebut. Yang terakhir pula ialah syarat mengenai hutang. Hutang yang dipanggil sebagai marhun bih bermaksud tanggungan gadaian. Hutang mestilah diketahui oleh kedua-dua pihak dari segi jumlah, sifat dan juga bendanya. Sekiranya salah seorang daripada mereka tidak tahu mengenai jumlah, sifat dan juga bendanya, maka gadaian tersebut adalah tidak sah. Seterusnya, kita akan mengulas dengan lebih lanjut mengenai operasi ar-rahnu berasaskan konsep. Seterusnya, kita akan beralih kepada operasi ar-rahnu berasaskan konsep. Konsep yang terlibat dalam operasi ar-rahnu terdiri daripada 4, iaitu yang pertama sekali ialah ar-rahnu, yang kedua ialah al-wadi'ah yad amanah, yang ketiga ialah al-qad al-hasan dan yang keempat ialah al-ujrah. Tapi yang pertama sekali kita akan bahaskan mengenai konsep ar-rahnu. Konsep ar-rahnu merujuk kepada suatu barang berharga yang dijadikan sebagai sandaran yang terikat dengan hutang bercagar yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan oleh penggadai. Seterusnya, konsep yang kedua ialah konsep al-wadi'ah yad amanah. Konsep ini menjelaskan bahawa pemilik barang meminta pemegang barangnya sebagai pemegang amanah. Maka, penerima akan berperanan sebagai pemegang amanah terhadap barang yang telah dicagarkan dan tidak mempunyai hak sama sekali terhadap barang tersebut. Pihak yang menerima juga tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan barang tersebut yang bukan disebabkan daripada kecuaiannya serta barang tersebut tidak boleh dimanfaatkannya. Yang ketiga ialah konsep al-qad al-hasan. Menurut syarak, al-qad al-hasan bermaksud sesuatu yang dipinjamkan atau hutang yang diberikan. Pihak yang memberi pinjaman bersetuju untuk meminjamkan jumlah tertentu kepada peminjam dengan syarat jumlah tersebut akan dibayar semula dalam tempoh masa yang ditetapkan tanpa sebarang faedah tambahan. Dalam Al-Qad, konsep bantu-membantu, sukarela dan juga belas kasihan kepada orang yang memerlukan merupakan tunjang utama dan amaran ini juga turut disanjung tinggi di dalam agama Islam. Yang terakhir pula ialah konsep Al-Ujrah. Al-Ujrah merujuk kepada upah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan apa yang disewakan. Pemajak dibenarkan untuk menggunakan upah kerana telah menyimpan barang gadaian dengan baik dan juga selamat. Hal ini kerana pihak ar-rahnu telah mengeluarkan modal untuk membeli sistem keselamatan seperti CCTV dan juga pengeras amaran, peti besi, membayar sewa premis bangunan dan sebagainya. Seterusnya, yang terakhir sekali ialah kelebihan ar-rahnu.
ialah kelebihan Ar-Rahnu. Kelebihan Ar-Rahnu yang pertama ialah Ar-Rahnu tidak melibatkan unsur riba. Apakah yang dimaksudkan dengan riba? Riba bererti penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang diisyaratkan oleh pemberi pinjaman ataupun yang dijanjikan oleh penerima pinjaman. Manakala bagi pertukaran sesuatu barangan ataupun mata wang, ianya bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza ataupun perbezaan waktu pertukaran. Pengharaman riba jelas diterangkan dan juga ditegaskan di dalam Al-Quran. Yang kedua ialah nilai gadaian tidak akan merosot. Sekiranya penggadai ingin menebus semula barangan yang telah digadaikan, nilai gadaian tidak akan merosot. Penyelewengan ataupun masalah seperti keturunan ataupun berat barang berkurangan sama sekali tidak akan berlaku. Hal ini kerana Ar-Rahnu amat mementingkan kedua-dua pihak. Yang ketiga, lebihan gadaian dipulangkan. Sekiranya penggadai tidak mampu melunaskan hutang yang dipinjam daripada penerima gadaian dalam tempoh masa yang telah ditetapkan, maka barang yang digadaikan akan dijual bagi menyelesaikan hutangnya. Namun, sekiranya terdapat lebihan daripada hasil nilai jualan, iaitu hasil jualan melebihi daripada nilai hutang yang dipinjam, maka lebihan tersebut akan dipulangkan kepada penggadai ataupun tuan empunya barang. Yang terakhir ialah notis lelong akan diberikan kepada penggadai oleh penerima gadaian. Pemberitahuan akan dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama sekali ialah notis yang berbentuk surat rasmi yang mengandungi butiran barang gadaian. Yang kedua ialah melalui panggilan telefon. Yang ketiga ialah melalui sistem pesanan ringkas. Hal ini supaya penggadai termaklum bahawa tempoh masa yang telah ditetapkan untuk membayar hutang telah habis dan barang yang digadaikan akan dijual bagi menyelesaikan hutangnya. Seterusnya ialah 3.0 iaitu pajak gadai konvensional. Mari kita mula. Pajak gadai konvensional diperkenalkan pada 2 Januari 1973. Ia menggunakan Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 dan Peraturan-Peraturan Pajak Gadai 1972. Pajak gadai konvensional telah dikuatkuasakan di seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Tujuan pajak gadai ini diaplikasikan adalah bagi menyelaras dan menyeragamkan pentadbiran pajak gadai di Malaysia, dan ia juga bagi menjamin skim pajak gadai yang sihat di kalangan masyarakat dan melindungi kepentingan pengguna pajak gadai. Kedai yang mengaplikasikan sistem pajak gadai konvensional kebanyakannya ialah kedai emas orang bukan Islam. Mereka menawarkan perkhidmatan pajak gadai yang tidak berasaskan hukum syarak. Tujuan ini bagi memperoleh keuntungan semata-mata yang dijadikan sebagai sumber hasil kepada pemberi pinjaman. Ia merupakan haram di sisi Islam kerana melibatkan unsur riba. Seterusnya, ciri-ciri sistem pajak gadai konvensional. Pertama, kadar caj faedah yang tinggi iaitu 2% bagi sebulan dan 24% bagi setahun. Namun, jika caj melebihi kadar yang telah ditetapkan, jumlah yang terhasil adalah salah di sisi undang-undang, maka boleh dikenakan hukuman. Kedua, sistem ini menggunakan tulisan tangan yang susah dibaca dalam surat gadaian. Ini memudahkan pemberi pinjaman memanipulasikan perjanjian mereka dengan meletakkan nilai atau kuantiti yang salah dalam surat perjanjian. Ketiga, barang yang boleh dipajak gadai. Pertama, khususnya ialah barang kemas. Kedua, barang berjenama. Barang berjenama mempunyai nilai, maka ia boleh dipajak gadai. Sekarang, mari kita lihat syarat-syarat pajak gadai konvensional. Pertama, kedai tidak boleh menerima apa-apa barang dari pukul 6 petang hingga 8 pagi. Kedua,
mereka tidak boleh berurusan dengan orang yang berumur 18 tahun ke bawah. Ketiga, dilarang menyimpan barang yang ada tanda-tanda hak milik kerajaan. Keempat, barang yang disyaki dicuri dari pemilik asalnya tidak boleh diniagakan. Syarat yang terakhir bagi sistem pajak gadai konvensional. Sekiranya pemajak gadai gagal menebus barang gadaian sebelum tamat tempoh, maka barang gadaian boleh dilupuskan. Namun terdapat dua situasi berbeza. Situasi yang pertama, pinjaman kurang daripada RM100, barang gadaian akan menjadi milik pemegang pajak gadai secara automatik. Situasi yang kedua, pinjaman melebihi RM100, barang gadaian akan dilupuskan melalui lelongan awam dan wang lebihan akan menjadi hak mutlak pemegang pajak gadai. Tahukah anda, sistem pajak gadai Islam telah mula dijalankan sejak tahun 1985 lagi. Jadi mana datangnya skim Ar-Rahnu ini? Baik, pada tahun 1993, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM, dengan kerjasama Bank Negara Malaysia dan juga Menteri Kewangan pada ketika itu, telah memperkenalkan skim Ar-Rahnu menerusi Bank Rakyat. Oleh sebab itu, Bank Rakyat merupakan salah satu institusi terawal yang menggunakan skim Ar-Rahnu ini. Dalam usaha sama ini, Bank Rakyat akan berperanan sebagai badan yang mengoperasikan skim Ar-Rahnu ini, manakala YAPIM pula memainkan peranan dalam menyediakan peruntukan keuangan. Dalam usaha pengenalan skim Ar-Rahnu ini kepada masyarakat, Bank Rakyat telah membuat keputusan untuk menjadikan skim ini sebagai salah satu produk perbankan yang ditawarkan di setiap cawangan Bank Rakyat. Dalam proses pengenalan ini juga, Bank Rakyat telah melalui 3 fasa. Dalam fasa pertama, Bank Rakyat telah berjaya memperkenalkan skim ini di 6 buah cawangan mereka. Manakala, dalam fasa kedua dan ketiga juga, iaitu pada tahun 1994, Bank Rakyat juga telah berjaya memperkenalkan skim ini di beberapa buah lagi cawangan mereka. Tidak dapat disangka lagi, skim ini mendapat sambutan yang amat baik di kalangan masyarakat. Bukan sahaja masyarakat yang beragama Islam, malah juga skim ini digunakan oleh masyarakat yang bukan beragama Islam. Baik, kita teruskan dengan topik yang seterusnya, iaitu konsep syariah Ar-Rahnu Bank Rakyat. Di dalam skim Ar-Rahnu Bank Rakyat, terdapat 3 konsep syariah yang telah diaplikasikan oleh Bank Rakyat di dalam skim Ar-Rahnu mereka. Yang pertama, Qard Al-Hasan, yang kedua, Ujrah, dan yang ketiga, Wadi'iyah. Konsep syariah pertama iaitu Qard Al-Hasan. Qard Al-Hasan ini membawa maksud sebuah kontrak pinjaman antara dua pihak tanpa sebarang kadar faedah. Secara ringkasnya, penggadai hanya perlu membayar kembali wang pinjaman yang mereka terima semasa mereka menggadai barang mereka. Konsep syariah ini bukan sahaja digunakan oleh Bank Rakyat, malah ianya digunakan secara meluas di institusi-institusi yang menawarkan perkhidmatan Ar-Rahnu ini. Konsep syariah yang kedua ialah konsep ujrah. Konsep ujrah atau nama lainnya upah simpan merujuk kepada komisen, upah atau yuran yang dikenakan ke atas penggadai bagi perkhidmatan yang disediakan oleh pihak bank. Melalui konsep ini, pihak Bank Rakyat akan mengenakan bayaran yang berpatutan sebagai balasan bagi perkhidmatan penyimpanan barang gadaian yang disimpan oleh pihak bank sepanjang tempoh gadaian tersebut. Konsep syariah yang ketiga ialah konsep Wadi'iyah. Konsep Wadi'iyah ini merupakan satu konsep di mana seseorang itu memberikan amanah kepada orang lain bagi tujuan menyimpan aset miliknya. Jikalau sesuatu perkara yang tidak ingini berlaku, seperti barang tersebut hilang ataupun dicuri, maka sebagai pemegang amanah, pihak Bank Rakyat perlu bertanggungjawab dan menggantikan semula barang yang hilang ataupun dicuri tersebut. Syarat barang gadaian Bank Rakyat. Umum mengetahui,
Kedai-kedai ataupun institusi-institusi yang menawarkan perkhidmatan ar-rahnu hanya menerima emas atau barang kemas sebagai barang gadaian. Begitu juga dengan bank rakyat. Bank rakyat hanya menerima emas atau barang kemas sebagai barang gadaian. Antara syarat-syarat yang dilampirkan oleh bank rakyat adalah seperti berikut. Syarat pertama, bank rakyat hanya menerima emas atau barang kemas yang diperbuat daripada 18 hingga 24K. Yang kedua, bank rakyat tidak menerima emas ataupun barang kemas yang berbentuk patung keagamaan. Yang ketiga, bank rakyat menerima jongkong, wafer, shilling atau ketelan emas berserta resit pembelian ataupun sijil ketulinan barang tersebut. Dan yang keempat, bank rakyat menerima barangan emas yang dihadiahkan oleh majikan dengan syarat penggadai perlulah membawa sekali sijil penghargaan yang diterima semasa mereka menerima barangan emas itu daripada majikan mereka. Upah simpan. Upah simpan yang dikenakan oleh bank rakyat adalah mengikut nilai marhun, iaitu nilai barang kemas ataupun emas tersebut, serta mengambil kira tempoh bilangan bulan yang diambil dalam membuat penebusan barang gadaian tersebut. Bagi penggadai yang ingin menebus barang gadaian dalam tempoh kurang daripada 15 hari, kadar upah simpan akan dikenakan ke atas penggadai tersebut. Tempoh maksimum gadaian adalah selama 18 bulan. Ini bermakna tempoh memperbaharui kadar upah simpan adalah dihadkan sebanyak 3 kali sahaja. Jadi, penggadai perlulah membayar semula pinjaman gadaian dalam tempoh 18 bulan tersebut. Jikalau tidak, barang gadaian mereka akan dilelong oleh pihak bank. Berikut disertakan sekali jadual kadar upah simpan yang dikenakan oleh pihak bank rakyat mengikut margin pinjaman, had pinjaman serta kadar upah simpan bagi setiap RM100 nilai marhun. Pengiraan gadaian ar-rahnu bank rakyat. Okey, di sini saya sertakan contoh pengiraan untuk mengira jumlah keseluruhan sebelum membuat bayaran penebusan bagi barang gadaian tersebut. Di sini juga saya telah sertakan formula bagi mengira kadar upah simpan, di mana kita perlulah mengambil kira jumlah kadar upah simpan yang dikenakan oleh pihak bank sebelum membuat penebusan barang gadaian. Jadi, formula akhirnya akan jadi seperti ini. Jumlah pinjaman yang kita terima dicampur dengan jumlah kadar upah simpan yang dikenakan oleh pihak bank. Jumlah kedua-dua itu adalah merupakan jumlah keseluruhan yang kita perlu bayar kepada pihak bank sebelum kita membuat penebusan barang gadaian tersebut. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Syairah binti Zazali. Saya akan bercakap tentang keistimewaan ar-rahnu bank rakyat berbanding pajak gadai bank konvensional. Terdapat 4 keistimewaan ar-rahnu bank rakyat berbanding pajak gadai konvensional yang boleh saya kongsikan. Dalam slide ni, kita mempunyai 4 keistimewaan ar-rahnu bank rakyat berbanding bank konvensional yang boleh awak lihat. Yang pertama, tidak mempunyai riba. Yang kedua, notis pemberitahuan golongan. Yang ketiga, wang lebihan gadaian akan dipulangkan. Dan yang keempat, urus niaga bank rakyat ini berlaku secara tulus. Dalam slide ini boleh dilihat tentang kebaikan dan keburukan ar-rahnu bank rakyat dan juga pajak gadai bank konvensional. So, kebaikan tentang ar-rahnu bank rakyat ini adalah yang pertama, tiada unsur riba. Okey, bank rakyat tidak mengenakan sebarang charge faedah atau interest kepada pelanggannya. Mereka juga tidak mengenakan sebarang yuran deposit untuk membuka sesuatu akaun pajak gadai. Berbanding dengan pajak gadai bank konvensional, mereka mempunyai unsur riba. Pajak gadai mereka mempunyai charge bunga yang kadang itu melebihi sebanyak 24% setahun. Mereka juga mengenakan yuran deposit yang agak tinggi untuk membuka akaun pajak gadai tersebut. Poin seterusnya adalah kebaikan ar-rahnu bank rakyat ini, wang lebihan gadaian akan dipulangkan kepada penggadai. So, baki lebihan wang lelongan gadaian akan dipulangkan kepada penggadai. Sebagai contoh, apabila penggadai menerima pinjaman sebanyak RM5,000, walhal lelongan gadaian tersebut adalah RM6,000. So, penerima gadaian akan memberi RM1,000 lebihan gadaian tersebut kepada penggadai.
Manakala keburukan pajak gada bank konvensional ini adalah wang lebihan akan disimpan. Wang lebihan lelangan gadaian tu akan disimpan oleh broker. Seterusnya, kebaikan Ar-Rahnu Bank Rakyat ni adalah notis pemberitahuan lelangan. Contoh, jika penggada tidak mampu membayar hutang, barang gadaian tersebut boleh dilelongkan dan mereka mendapat tempoh yang cukup ni untuk membayar atau membayar balik pinjaman tersebut. Manakala pajak gadai bank konvensional ini tiada notis lelangan yang dilakukan. Tiada notis lelangan ini bermaksud barangan yang tidak dituntut atau tamat tempoh akan dilelong tanpa pemilik asalnya tahu. Yang terakhir sekali, tentang urus niaga. Kebaikan Ar-Rahnu Bank Rakyat ni, urus niaga mereka berlaku secara tulus. Penggadai akan melihat segala transaksi dengan jelas tentang penimbangan, pengiraan dan juga tempoh bayaran balik. Mereka ni dibawa masuk ke dalam satu bilik khas untuk mendatangani segala dokumen. Dokumen tersebut menggunakan bahasa yang mudah difahami antara kedua-dua pihak lah. Yang manakala urus niaga pajak gada bank konvensional ini secara menyeluruh. Cara-cara penilaian dan ukuran tidak didedahkan oleh penerima gadaian dan kaunter urus niaga mereka agak tinggi agar tidak dapat dilihat oleh penggadai. Setelah membuat kajian tentang Ar-Rahnu Bank Rakyat dan pajak gada konvensional, kita dapat lihat bahawa skim Ar-Rahnu sememangnya lebih baik daripada pajak gada konvensional. Ia dapat membantu pelbagai pihak dalam menangani masalah kewangan, antaranya dapat membantu meningkatkan sosial ekonomi, dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, malah skim ini memberi peluang kepada rakyat untuk memulakan perniagaan kecil maupun sederhana. Sebagai umat Islam, kita perlulah bijak dalam membuat keputusan bagi tiada unsur penyesalan selepas keputusan dilakukan. Lebih-lebih lagi mengenai masalah kewangan, kita juga perlu mengelakkan diri daripada melakukan perkhidmatan yang mengandungi unsur riba agar urusan yang dilakukan diredoi oleh Allah. Jadi anda perlu melakukan pilihan yang bijak sama ada untuk menggunakan skim Ar-Rahnu Bank Rakyat ataupun pajak gada konvensional. Jika saya semestinya akan menggunakan skim Ar-Rahnu Bank Rakyat kerana ia lebih mematuhi syariah. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Bye.